Hai semua, hai selamat datang kepada webinar kita yang dibawa khas oleh IC Market. Apa kabar semua? Semua oke? IC.com, so sorry. Yes, selamat datang semua kepada webinar yang dibawa khas oleh IC.com. Testing, test. Hello, testing, testing. Testing, testing. Oke, semua dengar ya? Oke, so hari ini kita akan mengadakan webinar yang bertajuk Bagaimana Trader Profesional Berpikir Secara Berbeza. Oke, kita akan memahami cara untuk memikir sebagai seorang profesional supaya kamu boleh dapat profit yang banyak dalam trading ya. Oke. So, hari ini 8 hari bulan Ogos, saya tengah mengadakan webinar ini daripada Singapura lah. Oke, so sebelum kita teruskan, um, sesuatu yang saya mesti kongsikan adalah penafian di sini. Penafian ini adalah peringatan, sorry, yang apa-apa yang dikongsi di dalam webinar ini hanya sepatutnya hanya dianggap sebagai agendanya adalah untuk pendidikan sahaja. Oke? Pendidikan sahaja. Tidak ada apa-apa signal untuk beli atau jual. Saya memang tidak memberi kamu signal lah ya. Tidak ada apa-apa em, apa-apa advice, nasihat investment atau apa-apa nasihat yang akan mengelakkan kamu untuk menjadi profitable lah. Oke, so selain itu, saya punya nahis warning atau amaran di sini adalah trading membawa risiko yang tinggi. Tolong jangan masuk kepada market sebelum kamu sudah rasa confident lah ya, atau sudah membuat um, preparation yang sesuai. Oke, so saya akan stay di sini untuk beberapa menit supaya kamu boleh baca penafian di sini dan kita akan teruskan.
Oke, mari kita meneruskan kepada memperkenalkan host Anda pada hari ini. So, um, hai semua, nama saya Cassandra, tapi kamu boleh panggil saya Cass sahaja. Lebih ringkas dan lebih senang diingati lah ya. Oke, yang sesiapa yang masih tidak kenal dengan saya seorang investment analyst dan seorang prop trader yang berasal dari um, Everest Fortune Group. Kita menduduk di Singapura dan kita punya kerja di sini adalah kami punya kerja di sini adalah untuk memahami carta, untuk buat forecasting, backtesting, research, dan teknik basically saya punya kerja adalah untuk memahami gerakan di atas carta lah ya. Oke, so saya punya specialty technical analysis dan fundamental analysis dan menyambungkan semua ini dengan macroeconomy. So kalau kamu ada apa-apa soalan yang berkaitan kepada trading, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan trading, tolong tanya di chat box dan saya akan mengusahakan jawab soalan-soalan. Oke, so apa yang selain itu, apa yang saya mahu kongsikan di sini adalah seperti kamu di sini, saya pun pernah mengalami kerugian. Oke, saya pun pernah mengalami uh, jalan yang membengongkan dan memang it's frustrating lah, oke? Sebab market itu dia bukan satu gerakan yang lurus ya. Oke, mesti ada ups and downs. Oke, so tolong jaga-jaga dengan em, perjalanan kamu di dalam trading supaya kamu boleh menjadi seorang trader yang berprofit. Oke, oh, what's happening? Testing, testing. Oh my gosh, why is my web top? Sebentar ya semua. Oke. Oke, so agenda kita pada hari ini adalah untuk memahami pemikiran berasas keberangkalian, pengurusan ketidakpastian, proses lebih penting daripada ramalan, dan disiplin dan konsistensi. So, pemikiran berasas keberangkalian. Oke, so trader profesional tidak berpikir dalam kepastian. Oke, ramai orang yang baru mula belajar trading beranggap bahawa trader profesional sentiasa tahu ke mana arah pasaran akan bergerak. Oke, mereka fikir trader profesional mempunyai formula rahsia atau mampu meramal pasaran dengan tepat hampir setiap masa. Sebenarnya itu jauh daripada realiti ya. Trader profesional tidak berfikir dalam bentuk kepastian. Mereka berfikir dalam bentuk keberangkalian. Mereka tidak pernah berkata, "Saya pasti pasaran akan naik." Sebaliknya, mereka akan berkata, berdasarkan maklumat yang saya ada sekarang, keberangkalian untuk pasaran naik mungkin lebih tinggi daripada turun. Oke? Nampak seperti perbezaan yang kecil, tetapi cara berpikir ini mengubah keseluruhan pendekatan seseorang terhadap trading. Oke, hakikatnya tiada siapa yang tahu apa yang akan berlaku pada candle seterusnya. Tidak kira sehebat mana analisis kita, pasaran sentiasa
dipengaruhi oleh berita baharu, perubahan sentimen, aliran modal, dan pelbagai faktor yang tidak dapat dijangka. Oke, so sebab itu trader profesional tidak cuba menjadi betul setiap kali. Testing, kenapa ya? Sorry, I just realized. Saya baru perasan kamera tidak dipasang. Oke, so sebaliknya mereka mencari situasi di mana apa yang sering dipanggil sebagai kasino tidak menang dan itu diulang ribuan kalian ke berapa. So, trader profesional kisah jika satu trade rugi, yang penting ialah jika proses itu diulang berkali-kali. Keputusan keseluruhannya masih memberi keuntungan. Apabila kita mulai melihat trading sebagai permainan keberangkalian dan emosi juga akan berkurang. Rugi kerana kita faham bahawa proses. Yang penting bukan menang setiap trade. Yang penting ialah memastikan kita mempunyai kelebihan yang konsisten dalam jangka yang panjang. Oke, so cara untuk menang tidak bermaksud betul, rugi tidak bermaksud sana mereka menilai sesuatu trade. Trade baru biasanya kalau untung mereka anggap akhir mereka silap. Karakteristik seorang manusia. Tetapi trader profesional tidak melihat trading seperti itu. Oke, sorry. Oke, so trader baru biasanya hanya melihat keputusan. Kalau untung mereka anggap analisis mereka betul, kalau rugi mereka pikir mereka silap. Tetapi trader
Testing, testing, semua dengar. Oke guys, saya akan tutup eh, eh, seperti sekarang. Saya tidak akan buka kamera saya di sini lah, ya. Sebentar ya semua. Not sure what's going on. Oke, cool. Testing, testing. Oke guys, saya akan biarkan kamera ditutup lah ya. Oke, um, so semua trade yang dibuat mengikut semua peraturan masih boleh rugi, dan semua trade yang dibuat secara impulsif masih boleh untung. Ini berlaku kerana pasaran adalah keberangkalian, bukannya kepastian. Bayangkan Anda membalik siling. Walaupun siling itu adil, Anda masih boleh mendapat 5 kali kepada berturut-turut. Okey, adakah itu bermaksud keberangkalian telah rosak? Sudah tentu tidak. Ia hanyalah sebahagian daripada taburan keberangkalian. Trading juga begitu. Kadang-kadang kita membuat keputusan yang sangat baik, tetapi hasilnya tetap rugi. Kadang-kadang pula kita membuat keputusan yang buruk tetapi bernasib baik. Sebab itu, trader profesional sentiasa bertanya satu soalan selepas setiap trade. Bukankah saya mengikut pelan saya? Jika jawapannya ya, mereka akan teruskan. Kerana mereka tahu keuntungan sebenar datang daripada uh, berulang, mengulangi proses yang balik berulang kali.
Oke, so mari kita berterus dengan berpikir sebagai pengurus risiko. Akhir sekali, apabila kita bercakap tentang pemikiran berasas keberangkalian, em, kita sebenarnya sedang bercakap tentang pengurusan risiko. Trader profesional tidak masuk pasaran dengan harapan untuk menjadi betul. Mereka masuk pasaran dengan mengetahui apa yang akan dilakukan jika mereka salah. Itulah sebabnya mereka sentiasa mempunyai pelan keluar saiz posisi yang sesuai dan risiko yang terkawal. Mereka hak kepada mereka masih boleh mengalami beberapa kerugian berturut-turut. Oke, dan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Ini ya adalah sebahagian daripada statistik. Trader baru sering cuba mengelakkan kerugian. Trader profesional pula menerima bahawa kerugian kecil adalah kos menjalan perniagaan. Yang lebih penting ialah memastikan satu kerugian tidak merosakkan keseluruhan akaun. Apabila modal dilindungi, mereka masih mempunyai peluang untuk mengambil trade seterusnya. Dan apabila peluang itu diulang berkali-kali, keberangkalian akhirnya akan memainkan peranannya. Jadi jika ada satu perkara yang saya harap ada ingat daripada subtopik ini, ia adalah ini. Trading bukan tentang merawal masa depan. Trading adalah tentang membuat keputusan, oke, yang baik berdasarkan maklumat yang kita ada hari ini. Mengurus risiko dengan baik dan membiarkan keberangkalian bekerja untung kita dalam jangka yang panjang. Oke, mari kita testing-testing. Oke, there you go. Oh, why is it so pixelated? Oke, so ketidakpastian adalah sebahagian daripada uh, pasaran. Apabila seseorang benar-benar menerima bahawa pasaran penuh dengan ketidakpastian, satu perkara yang menarik adalah uh, berlaku, akan berlaku. Oke, mereka menjadi lebih sabar. Trader baru sering merasakan mereka perlu sentiasa berada dalam pasaran. Mereka takut terlepas peluang, mereka melihat setiap pergerakan harga sebagai peluang untuk membuat keuntungan. Tetapi trader profesional berfikir secara berbeza.
Mereka tahu bahwa tidak semua keadaan sesuai untuk berdagang. Kadang-kadang keputusan terbaik ialah tidak melakukan apa-apa. Kerana apabila keadaan pasaran tidak jelas, keberangkalian juga menjadi kurang memihak kepada mereka. Dan mereka tidak mempunyai masalah yang untuk menunggu. Ini kerana mereka tidak melihat trading sebagai perlumbaan untuk membuka sebanyak mungkin posisi. Mereka melihat trading sebagai proses memilih sepeluang yang berkualiti. Mereka lebih rela terlepas satu peluang apabila daripada mengambil trade yang tidak memenuhi pelan mereka. Saya rasa inilah salah satu perubahan minda terbesar yang berlaku apabila seseorang mula menjadi lebih berpe nggak berpengalaman. Pada awalnya, kayak kita fikir trader profesional lebih banyak berdagang. Oke, sebenarnya ramai trader profesional melakukan perkara yang bertentangan. Mereka berdagang lebih sedikit, tetapi mereka lebih memilih. Kerana mereka faham bahawa keuntungan jangka panjang bukan datang daripada jumlah trade yang banyak, ia datang daripada membuat keputusan yang baik secara konsisten dan apabila kita sudah selesai dengan ketidakpastian, kita tidak lagi berasa perlu mengawal pasaran. Sebaliknya, kita belajar mengawal diri sendiri. Oke, mari kita lihat kawal risiko bukan pasaran lah ya. Oke, so trader profesional memahami bahwa mereka tidak mempunyai kuasa untuk mengawal pasaran. Tetapi mereka mempunyai kuasa untuk mengawal risiko. Dan inilah perbezaan yang sangat besar. Ramai trader baru menghabiskan masa cuma mencari cara untuk mengingatkan kadar kemenangan mereka. Oke, sedangkan trader profesional yang banyak menghabiskan masa memikirkan bagaimana untuk mengurangkan kerugian pada mereka salah. Bayangkan dua orang trader, kedua-duanya mempunyai strategi yang sama. Seorang mengambil risiko 10% daripada akaunnya untuk setiap trade, seorang lagi hanya mengambil risiko 1%. Selepas beberapa kerugian berturut-turut, trader pertama mungkin sudah kehilangan sebagai uh, bahagian modelnya. Oke, trader kedua pula masih mempunyai banyak peluang untuk terus berdagang. Jadi, sebenarnya kejayaan dalam trade hebat ia datang daripada memastikan Anda masih berada dalam permainan apabila peluang yang baik muncul. Sebab itu, trader profesional sentiasa bercakap tentang pengurusan risiko terlebih dahulu selepas bercakap tentang keuntungan. Kerana jika modal sudah habis, peluang seterusnya tidak lagi bermakna. Keselesaan dengan ketidakpastian membentuk disiplin. Okay, so salah satu perkara yang paling sukar diterima oleh trader baru ialah hakikat bahawa pasaran sentiasa penuh dengan ketidakpastian. Ramai yang mula belajar trading dengan harapan mereka akan menang, sebenarnya tidak wujud. Pasaran sentiasa berubah.
Setiap hari terdapat berita baharu. Tata ekonomi, kenyataan bank pusat, perubahan sentimen pelaburan dan pelbagai faktor lain yang boleh mengubah arah pasaran dalam sekelip mata. Sebab itu, trader yang profesional tidak cuba menghapuskan ketidakpastian. Mereka menerimanya, mereka faham bahawa ketidakpastian bukan kelemahan pasaran, ia adalah sifat semula jadi pasaran. Apabila kita menerima perkara ini, cara kita melihat trading juga berubah. Kita berhenti mencari kepastian. Sebaliknya, kita mula memberi tumpuan kepada perkara yang sebenarnya boleh kita kawal. Contohnya, kita boleh mengawal berapa besar risiko yang kita ambil. Kita boleh mengambil sama ada kita mengikut pelan trading atau tidak. Kita boleh mengawal disiplin kita, tetapi lakukan selepas kita masuk sesuatu trade. Dan semakin cepat kita menerima hakikat ini, semakin tenang kita akan membuat keputusan. Oke, mari kita teruskan kepada topik ketiga ketiga kita pada hari ini, yaitu, let me see, proses lebih penting daripada ramalan. Oke. Oke, so uh, salah satu salah faham yang besar tentang trading ialah ramai orang percaya bahawa trader profesional hebat kerana mereka pandai merabal pasaran. Sebenarnya, jika Anda bercakap dengan ramai trader yang sudah lama berada dalam industri ini, kamu akan dapat mereka jarang menggunakan perkataan pasti. Mereka tahu bahawa pasaran sentiasa berubah. Hari ini setiap setup mungkin berjaya, tetapi minggu depan setup yang sama mungkin gagal kerana keadaan pasaran sudah berbeza. Oke, sebab itu mereka tidak terlalu bergantung kepada ramalan. Mereka lebih bergantung kepada proses. Maksudnya mereka mempunyai satu sistem yang mereka ikut setiap kali mereka membuat keputusan. Sebelum masuk trade, mereka sudah tahu kenapa mereka mahu masuk. Mereka tahu di mana mereka akan keluar jika salah dan mereka tahu berapa banyak risiko yang mereka sanggup ambil. Oke. Dan yang paling penting, mereka akan ikut pelan itu tanpa mengubahkan hanya kerana emosi. Ramai trader baru pula sering mengubah keputusan di tengah jalan. Apabila harga pergerakan sedikit bertentangan, mereka mula ragu-ragu. Mereka ubah stop loss, mereka tutup trade terlalu awal, atau mereka tambah lagi posisi kerana harap pasaran akan berpatah balik.
Semua ini berlaku kerana mereka terlalu fokus dengan menjadi betul. Okay, itu adalah masalahnya ya. Bila seorang trader itu ada, let me see, how do I say this? Ada ego, okay? Kalau kamu mau menjadi seorang trader yang profesional, okay, kamu tidak boleh ada ego. Oke, so um, proses yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik. Ini senang difaham lah ya. Uh, Bayangkan seorang pemain bola keranjang. Dia mungkin mengambil satu lontaran yang sangat baik, tetapi bola itu tetap tidak masuk. Adakah itu bermaksud tekniknya salah? Tidak semestinya ya. Begitu juga dalam trading. Kita tidak boleh menilai kualiti sesuatu keputusan hanya berdasarkan satu hasil. Trader profesional melihat prestasi mereka dalam jangka panjang. Mereka tahu bahawa satu trade hanyalah satu sampel yang sangat kecil. Yang lebih penting ialah apa yang berlaku selepas 50, 100 atau 200 trade. Oke, so jika proses yang sama menghasilkan keputusan yang baik secara konsisten dalam jangka panjang, maka proses itu mempunyai kelebihan. Sebab itu, trader profesional sangat suka membuat journal trading. Mereka bukan sekadar merekod untung rugi, mereka merekod sama ada mereka mengikut pelan, mereka mencari corak, mereka mencari kesilapan yang sering berulang, mereka sentiasa bertanya, apa yang saya boleh baiki pada proses ini? Bukan bagaimana saya boleh untung lebih banyak esok. Apabila fokus berubah kepada proses, tekanan emosi juga menjadi lebih rendah kerana kita tidak lagi meletakkan nilai diri kita pada satu trade sahaja. Oke, so saya ingin tinggalkan satu idea yang sangat mudah tetapi sangat penting. Trader bukan pertandingan untuk melihat siapa yang paling bijak minggu ini ya. Mereka mahu setiap trade menjadi yang sempurna. Ia adalah permainan siapa yang masih berada dalam pasaran 5 atau 10 tahun akan datang. Ramai trader baru terlalu fokus kepada keputusan hari ini. Mereka mahu untung setiap hari, tetapi trader profesional memahami bahawa itu bukan realiti. Ada hari yang untung, ada hari yang rugi, ada minggu yang sangat perlahan. Dan ada juga tempo di mana pasaran langsung tidak sesuai dengan strategi mereka. Tetapi mereka tidak panik kerana mereka percaya kepada proses. Mereka tahu bahawa jika mereka terus membuat keputusan yang baik berulang kali, keputusan keseluruhannya akan datang dengan sendiri. Saya selalu katakan bahawa dalam trading, Anda tidak dibayar kerana Anda pandai meramal, Anda dibayar kerana Anda mahu mengurus risiko, mengawal emosi dan mengulangkan proses yang baik secara konsisten. Dan cara saya rasa itulah salah satu perbezaan yang terbesar antara trader profesional dan trader biasa. Trader biasa mengejar hasil. Oke? Itu biasa ya. Ada siapa di sini yang bukan di sini mengejar hasil? Semua di sini memang untuk mengejar hasil kan? Oke, trader profesional pula dia mengejar proses.
Oke, so tolong tukar mindset kamu kepada hanya mengejar keputusan, oke? Dan tukarnya kepada apakah yang boleh membawa saya menjadi seorang trader yang profesional. Oke, itu adalah soalan yang besar di sini. Karena mereka tahu apabila proses menjadi semakin baik, hasil akhirnya biasanya akan berikut lah ya. So, tidak payah lagi eh, kamu selalu mengejar keputusan, sebab keputusan itu akan datang juga. Oke, mari kita masuk kepada subtopik terakhir yaitu disiplin dan konsistensi. Kalau saya boleh pilih hanya satu perkara yang membedakan trader profesional daripada trader biasa, saya akan, saya mungkin akan pilih disiplin. Bukan strategi, bukan indikator, bukan sistem trading, tetapi disiplin. Kenapa? Karena ramai trader sebenarnya sudah mempunyai strategi yang cukup baik. Masalahnya bukan pada strategi. Masalahnya ialah mereka tidak mengikut strategi itu. Oke, mereka masuk terlalu awal, keluar terlalu awal, cepat dan tambah posisi apabila sepatutnya berhenti. Atau mereka mengambil trade yang langsung tidak memenuhi syarat pelan mereka. Semua ini berlaku karena emosi mengambil alih. Trader profesional juga mempunyai emosi, mereka juga rasa takut, mereka juga rasa tamak, dan mereka juga kecewa apabila rugi. Bezanya ialah mereka tidak membiarkan emosi membuat keputusan untuk mereka. Mereka sudah mengambil pelan sebelum trade dibuka. Oke, dan apabila trade sedang berjalan, mereka mempercayai pelan tersebut seperti memakai tali pinggang keledar semasa memandu. Kita tidak memakaikan kerana kita menjangkakan kelemahan. Kita memakaikan kerana tidak tahu risiko sentiasa ada. Begitu juga dengan trading. Oke. Um, Disiplin bukan untuk waktu pasaran muda. Disiplin diperlukan ketika keadaan menjadi yang membezakan siapa yang mampu bertahan dalam jangka yang panjang. Oke? Hari kita pada hari ini. Oke, konsistensi dibina melalui tabiat kecil. Apabila kita melihat trader yang berjaya, kita sering hanya nampak hasil akhirnya. Kita nampak keuntungan, kita nampak keyakinan mereka, tetapi kita jarang nampak rutin harian yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Hakikatnya, konsistensi bukan dibina melalui satu keputusan besar, dibina melalui tabiat kecil dan yang diulang setiap hari. Trader profesional biasanya mempunyai rutin yang hampir sama setiap hari. Mereka menyemak kalender ekonomi, mereka membuat analisis sebelum pasaran dibuka, mereka menunggu setup yang memenuhi pelan. Selepas selesai berdagang, mereka mengaji semula trade mereka. Perkara-perkara ini nampak mudah, tetapi apabila dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, ia menghasilkan perubahan yang sangat besar. Satu lagi kesilapan yang sering dilakukan oleh trader baru ialah terlalu cepat menukar strategi. Hari ini kita belajar price action. Minggu depan kita belajar ICT. Minggu berikutnya pula tukar dengan indikator lain. Akhirnya mereka tidak pernah mencari masa kepada satu sistem untuk benar-benar diuji. Trader profesional pula faham bahawa
Setiap strategi akan memahami tempo untuk untung dan rugi. Mereka tidak menukar sistem hanya kerana mengalami beberapa kerugian. Sebaliknya, mereka mengaji sama ada masalah datang daripada strategi atau daripada cara mereka melaksananya. Dan saya rasa itu satu sikap yang sangat penting untuk dibina lah ya. Oke, so jadi apabila kita melihat semula keseluruhan webinar ini, saya harap Anda sedar bahawa perkara yang membezakan trader profesional bukannya mereka mempunyai carta yang lebih cantik atau indikator yang lebih hebat. Perbezaannya ialah cara mereka berfikir. Mereka tidak berfikir dengan kepastian. Mereka berfikir dan ke dalam keberangkalian. Mereka tidak cuba mengawal pasaran, mereka mengawal risiko dan emosi mereka sendiri. Mereka tidak terlalu obses untuk menjadi betul pada setiap trade. Sebaliknya, mereka memberi tumpuan kepada membuat keputusan yang baik secara konsisten. Dan yang paling penting, mereka faham bahawa trading ialah satu perjalanan yang panjang, bukan satu pertandingan untuk mencari keuntungan paling cepat. Apa saya rasa ini juga sebab mengapa ramai trader yang berjaya bercakap tentang perkara yang sama. Mereka bercakap tentang disiplin, mereka bercakap tentang kesabaran, dan mereka bercakap tentang pengurusan risiko. Jarang sekali mereka bercakap tentang signal rahsia atau strategi ajaib. Kerana setiap bertahun-tahun mereka di pasaran, mereka sedar bahawa kejayaan bukan datang daripada mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Okay? Edukasi dan data informasi semua senang didapat ya dalam era internet ini. Kejayaan datang daripada melakukan perkara asas dengan sangat konsisten. Jadi jika Anda baru bermula dalam dunia trading, jangan terlalu risau untuk mencari sistem yang sempurna. Sebaliknya, bina cara berfikir yang betul kerana strategi yang berubah mengikut uh, keadaan pasaran. Tetapi disiplin menguruskan risiko, um, sorry, dan konsistensi akan sentiasa menjadi asas kepada seorang trader profesional. Dan saya percaya jika kamu dapat membina asas itu lebih awal, kamu sudah berlaku di landasan yang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Oke, uh, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua untuk menyertai sebab kerana menyertai webinar kita pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Saya akan stay di sini untuk beberapa minit. Kalau ada apa-apa soalan, tanya saya di chatbox saja lah ya.